Hari ini aku nak ceritakan satu kisah perang yang dahsyat yang pernah berlaku dalam sejarah Islam, iaitu Perang Mu'tah. Perang ini berlaku pada tahun 8 Hijrah dan perang ini berlaku juga kerana salah satu utusan Nabi, iaitu Haris bin Umair, dihantarkan oleh Nabi di sebuah penguasaan bursa di Syam untuk mengirim surat di sana dan menyebarkan agama Islam di sana. Tetapi malangnya Haris bin Umair ni ditangkap dan dibunuh oleh orang-orang sana. Setelah mendapat berita tersebut yang di mana Haris bin Umar ini dibunuh, Nabi menyiapkan pasukan tentera Islam pada ketika itu untuk pergi ke tempat di mana Haris bin Umar ini dibunuh. So Nabi mempersiapkan sebanyak 3,000 orang tentera dan Nabi melantik panglima untuk pasukan tentera Islam pada ketika itu, iaitu Zaid bin Haris, yang merupakan anak angkat kepada Nabi sendiri. So Nabi menyatakan bahawa apabila gugurnya syahidnya Zaid bin Haris, maka panglima perang diserahkan kepada Ja'far bin Abu Talib yang merupakan sepupu Nabi. Dan apabila Ja'far bin Abu Talib syahid, maka Nabi menyerahkan panglima kepada Abdullah bin Rawahah. Setelah itu, maka pasukan tentera Islam tu bergerak menuju ke tempat di mana Haris bin Umar yang dibunuh, iaitu di Syam, di Mu'tah. Para sahabat mendapat berita bahawa pasukan yang akan mereka lawan, iaitu pasukan Rom, sebanyak 100,000 orang. Bukan dengan itu sahaja, pasukan Rom menghantar pasukan daripada kerajaan-kerajaan di bawahnya untuk join sekali. So total pasukan Rom ni sebanyak 200,000 orang. Para sahabat berbincang macam mana nak buat. Ada yang menyatakan bahawa pulang ke Madinah dan memberitahu kepada Rasulullah apa yang nak dibuat. Kemungkinan Nabi tahu apa yang perlu dibuat. Tetapi Abdullah bin Rawahah bangkit pada ketika itu dan memberikan kata-kata semangat dengan menyatakan bahawa kita tak boleh pulang. Apabila kita keluar daripada Madinah ni, kita tak boleh pulang. Kita kena teruskan untuk syahid dan menang dalam peperangan ini. Apabila mendengar kata-kata Abdullah bin Rawahah ni yang penuh dengan semangat, maka tertanamlah benih semangat daripada setiap pasukan-pasukan tentera Islam pada ketika itu. Maka terjadilah peperangan yang dahsyat. Berperang hingga gugurnya Zaid dan syahidnya Zaid bin Haris pada ketika itu. Maka panji Islam itu diserahkan kepada Ja'far bin Abu Talib menjadi panglima tentera, dan Ja'far bin Abu Talib akhirnya pun gugur dan syahid juga di medan perang setelah berhari-hari berperang. Dan ketika itu panji Islam diserahkan kepada Abdullah bin Rawahah, dan ketika Abdullah bin Rawahah hendak memegang panji Islam, sahabat-sahabat yang lain menyuruh Abdullah bin Rawahah ni untuk berbuka, kerana pada ketika itu Abdullah bin Rawahah ni sedang berpuasa. Bayangkan tengah berperang boleh berpuasa. So Abdullah bin Rawahah ni dia memakan sebiji kurma lalu menyusunkan balik strategi dan berperang. Berlakulah perang dan akhirnya Abdullah bin Rawahah ni syahid dan gugur. Dan ketika di Madinah, kita balik ke Madinah, Nabi mendapat wahyu apa yang berlaku dalam peperangan tersebut. Nabi mengumpulkan semua sahabat-sahabat di Madinah, dan pada ketika itu Nabi tidak mengikuti peperangan tersebut kerana ada hal yang lebih penting di Madinah. So, Nabi mengumpul sahabat-sahabat Madinah dan menceritakan apa yang berlaku pada peperangan tersebut. Nabi menceritakan bahawa gugurnya Zaid bin Haris, gugurnya Ja'far bin Abu Talib dan gugurnya Abdullah bin Rawahah, ketiga-tiga panglima yang telah dilantik oleh Nabi. Nabi menceritakan dengan keadaan yang sedih dan menangis pada ketika itu. Setelah gugurnya Abdullah bin Rawahah, seorang sahabat Nabi, iaitu Sabit bin Arqa, pergi ke tempat syahidnya Abdullah bin Rawahah ni untuk mengambil panji Islam untuk memberikan kepada Khalid Al-Walid pada ketika itu. Seperti yang diwahyukan oleh Nabi di Madinah, selepas syahidnya tiga panglima ni, maka panji Islam dipegang oleh Saifullah. Apa yang diwahyukan oleh Nabi itu benar-benar berlaku di peperangan. Khalid Al-Walid ataupun yang digelarkan sebagai Saifullah memegang panji Islam dan menjadi panglima tentera tersebut. So dalam fikiran Khalid Al-Walid ni, beliau nak membuatkan pasukan Rom ni untuk berundur. Beliau mengaturkan balik strategi dan posisi tentera umat Islam pada ketika itu. Beliau mengalihkan pasukan sayap Islam yang kiri ke kanan, yang kanan ke kiri. Sama juga seperti pasukan saf hadapan tentera Islam pada ketika itu beralih ke belakang, yang di belakang beralih ke hadapan. Jadi dengan strategi itu berjaya membuatkan pasukan Rom beranggapan bahawa tentera Islam telah menghantar pasukan yang baru, kerana muka-muka yang mereka lawan sebelum ni berbeza. Mereka tidak pernah nampak muka-muka yang mereka lawan sebelum ni, kerana telah ditukarkan posisinya daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri, depan ke belakang, belakang ke hadapan. So itu membuatkan pasukan tentera Rom menjadi takut, dan ketika itu juga Khalid Al-Walid menyuruhkan pasukan di belakang untuk menghentakkan kakinya, menghentakkan tanah pasir bagi berdebu bertaburan. Itu membuatkan pasukan Rom beranggapan bahawa pasukan Islam telah menghantar bantuan dengan ramai, dan pasukan Rom pada masa itu
berasa resah dan takut lah. Macam bayangkan pasukan Islam yang sebanyak 3,000 orang ni berhari-hari untuk berperang, apatah lagi apabila pasukan Islam menghantar lagi pasukan bantuannya. So akhirnya pasukan Rom ni pun berundur. Mereka takut dengan anggapan mereka bahawa pasukan Islam telah sampai bantuannya yang ramai. So nak dikatakan strategi Khalid Al-Walid ni memang berjaya lah. So akhirnya pasukan Islam ni berjaya untuk tidak kalah dalam peperangan tersebut. Hebatnya pasukan Islam ni, mereka boleh bertahan selama 7 hari ataupun seminggu dengan sebanyak 3,000 orang tentera. So mereka pun pulang ke Madinah dan menceritakan apa yang berlaku di peperangan tersebut. Daripada kisah ni kita boleh ingatkan bahawa pentingnya semangat perpaduan, semangat bersatu, semangat perjuangan antara masyarakat kita demi untuk mengukuhkan ukhuwah dan kekuatan supaya tidak mudah jatuh di tangan pihak-pihak musuh. Dan juga pentingnya seorang pemimpin yang bijak untuk mengendalikan sesetengah pasukan tersebut, kerana daripada seorang pemimpin boleh menjatuhkan sesebuah pasukan dan daripada seorang pemimpin boleh menaikkan sesebuah pasukan. Itulah pentingnya seorang pemimpin yang bijak dan semangat sepasukan yang ada di dalam diri kita.